Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Data daripada rancangan Malaysia ke-6 menunjukkan bahawa kadar penyataan tenaga buruh wanita di Malaysia pada tahun 1970 ialah 37.2%. 20 tahun kemudian pada 1990, angka ini bertambah menjadi 46.7%. Dalam masa 2 dekad lamanya, kadar penyataan tenaga buruh wanita meningkat kurang daripada 0.5% setiap tahun. 20 tahun selepas 1990, pada tahun 2010 iaitu tahun ini, kadar penyataan tenaga buruh wanita menurun, tidak meningkat tapi menurun ke 40%. Walaupun enrolment mahasiswi di universiti awam meningkat kepada 62%. Kini dalam RMK 10, kerajaan mensasarkan untuk mencapai kadar penyataan tenaga buruh wanita sebanyak 55% pada tahun 2015 ataupun peningkatan sebanyak 9% dalam masa 5 tahun. Bagaimanakah kerajaan bertujuan untuk mencapai matlamat ini, sedangkan rekod lama menunjukkan bahawa kerajaan mengambil masa 20 tahun untuk mencapai peringkatan 9% semasa RMK 6, dan selepas itu angka tersebut telah merosot sehingga sekarang. Dua faktor mengapa kadar penyataan tenaga buruh wanita rendah telah dikenapastikan dalam RMK 6. Yang pertama, wanita kekurangan kemahiran yang diperlukan untuk sektor pekerjaan, dan yang kedua, wanita terpaksa mengimbangi pekerjaan dan kerja di rumah. Antara langkah penyelesaian yang telah digariskan termasuk waktu kerja fleksi, bekerja dari rumah dan aturan kerja separa masa part-time work arrangement. Semua ini telah ada dalam rancangan RMK 6 20 tahun yang lalu. Malangnya rancangan-rancangan ini ternyata hanya indah kabar dari rupa. Sehingga hari ini kebanyakan program masih belum dilaksanakan, dan retorik ini diulangi lagi 20 tahun kemudian dalam RMK 10. Dalam RMK 10 ini, akhirnya kerajaan akan memperkenalkan peraturan kerja separa masa di bawah Akta Kerja 1955. Ini jelas menunjukkan kerajaan tiada komitmen dan tiada keupayaan untuk menjayakan rancangan yang ditulis dalam bahasa indah-indah belaka. Bagi meningkatkan penyataan para wanita dalam tenaga kerja, kita perlu mempunyai satu skim perkhidmatan jagaan kanak-kanak yang baik. Sehingga kini, berapakah pusat penjagaan kanak-kanak yang telah dibina oleh Kerajaan Barisan Nasional? Dan berapa pula perkhidmatan jagaan kanak-kanak yang ditubuhkan oleh majikan dengan geran kerajaan? Berapa buah pusat-pusat jagaan kanak-kanak yang ada ditubuhkan dalam RMK 10? Dalam laporan RMK 10, 2,077 pusat jagaan harian komuniti dikatakan tidak berdataf dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini bukan sahaja meningkatkan risiko kepada keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak yang dijaga, malah mengurangkan potensi pusat sedemikian sebagai penjaga bagi membebaskan wanita, terutamanya ibu-ibu, ke dalam pasaran kerja. Mengapa perkara ini boleh berlaku? Adakah ianya disebabkan oleh masalah birokrasi dan ketiada dasar dan perundangan yang jelas tentang penubuhan pusat jagaan harian dan pusat jagaan kanak-kanak? Dalam laporan RMK 6, menyadari pentingnya peranan wanita dalam pembangunan, kerajaan telah mengubah Dasar Wanita Negara 1989. Antara objektif dasar termasuklah yang pertama, untuk menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki dan wanita dalam pemilihan sumber dan maklumat, di samping mendapatkan peluang dan faedah dari pembangunan. Dan dua, untuk mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua faktor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka,
bagi tujuan meningkatkan mutu kehidupan, membasmikan kemiskinan, menghapuskan kejahilan dan buta huruf serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan makmur. 20 tahun selepas RMK 6, kerajaan masih tidak berupaya untuk menarus penanakan gender serta mengamalkan gender responsif budget di sektor awam. Antara sebab mengapa rancangan-rancangan yang indah tidak dapat dilaksanakan ialah terdapat jurang gender yang besar pada peringkat pembuat keputusan tinggi serta dalam politik. Kerajaan kekurangan pemimpin yang benar-benar memahami pentingnya untuk memaksimalkan tenaga kerja wanita bagi membangunkan ekonomi negara ke peringkat seterusnya. Di bawah tajuk pembangunan keluarga dalam laporan RMK 6, kerajaan telah menyatakan hasrat untuk memupuk kesedaran masyarakat pentingnya untuk wanita dan lelaki berkongsi tanggungjawab kekeluargaan.